So guys, we back to online selama sebulan. No wifi in negara Yaman sebab ada masalah kecil di negara Yaman, tidak ada wifi selama sebulan. So jangan risau, tidak ada benda yang nak risau sebab negara Yaman adalah negara yang selamat, tidak ada. Paling penting tidak ada virus corona di Yaman, itu paling penting. Okay. So seperti yang saya janjikan pada video sebelum ni, ramai orang yang minta dan undi untuk buat video Zambal. So, tunggu apa lagi? Let's go to the intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, welcome back to this channel. Okay, video kali ini kita akan pergi mana? Pergi ke Zambal. Yes, kita akan pergi Zambal. So, tunggu apa lagi? Jom! Okay guys, sekarang kita berada di depan makam Zambal dan kita lepas ni akan ziarah antara makam-makam para kita akan ziarah makam para awliya di dalam. Jom. Okay dah. Okay, sekarang kita berada di makam yang pertama yang patut kita tahu. Antara makam-makam yang patut kita tahu ialah Al-Imam Faqih Muqaddam. Siapakah beliau? Nama beliau ialah Al-Imam Abu Abdullah Jamaluddin Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib al-Mirba bin Ali Khalid Qasam. Beliau dilahirkan di Kota Tarim pada tahun 574 Hijrah. Okay, dan antara kisah-kisah beliau, sejak kecil lagi beliau ni dikenali sebagai orang yang kuat ibadah, orang yang kuat menuntut ilmu. Sehingga kan beliau ni melupakan diri kerana beliau ni sibuk dalam menuntut ilmu dan sampai lupa nak makan dan minum. Sampai sehingga kan anaknya mau menyuapkan ayahnya Imam Abdul Masagaf supaya beliau ni makan. Antara keramah-keramah beliau ni pernah mengkhabarkan akan berlakunya kemusnahan dan kejatuhan di kota Baghdad dan khalifah akan dibunuh. Maka khabaran itu benar dan terjadi. Dan keramah kedua, beliau pernah mengkhabarkan bahawasanya akan terjadi kebakaran di Masjid Nabawi. Ternyata benar terjadi je kebakaran di Masjid Nabawi pada hari pertama bulan Ramadan pada sekitar tahun 636 Hijrah. Dan antara kehebatan beliau mengasaskan tarekat Bani Ba'alawi. Kalau korang pernah dengar tarekat Bani Ba'alawi, beliau lah yang mengasaskan tarekat Bani Ba'alawi. Dan beliau wafat pada malam Jumaat akhir Zulkaidah pada tahun 653 Hijrah, dimakamkan di pemakaman Zambal. Tentu kita makamkan seterusnya. Imam Syekh Mahmudar. Siapakah beliau? Nama beliau ialah Syekh Mahmudar bin Abdul Masagaf bin Muhammad Adawilah bin Ali Uyur. Beliau dilahirkan di Kota Tarim dan dibesarkan oleh ayahnya sendiri iaitu Imam Abdul Masagaf. Antara cerita beliau ni adalah seorang yang kuat mujahadah dan ibadah, sehingga beliau ni diberi kelebihan untuk menghafal cepat. Dikatakan beliau ni menghafal surah Al-Fatihah dan menghafal kitab Imam An-Nawawi, kitab Minhaj seperti menghafal Al-Fatihah. Dan antara karamah beliau ni mengeluarkan buah kurma pada pekan musim ni. Itu karamah pertama. Dan karamah kedua, beliau ni orang dulu sentiasa menziarahi beliau kerana doa beliau adalah makbul. Dan akhir sekali beliau wafat ketika sujud ketika solat zuhur pada 2 Zulkaidah pada tahun 833 Hijrah dan dimakamkan di pemakaman Zambal di Kota Tarim. Al-Imam Al-Idrus. Siapakah Imam Idrus itu? Beliau Al-Imam Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar Sakran bin Abdurrahman As-Sagaf bin Muhammad Maula Dawileh bin Ali bin Al-Guyur.
Dan beliau juga dilahirkan pada tahun 10 Zulhijjah pada tahun 811 Hijrah. Ketika umur beliau 6 tahun, beliau telah melatihkan dirinya untuk berkehidupan sederhana, yang cukup sederhana. Dan di antaranya adalah melatih diri daripada makan pemakanan yang sederhana seperti buah-buahan yang kering. Dan selama 2 tahun beliau berpuasa pada siang hari. Dan beliau makan 7 biji buah tamar pada waktu malam. Ketika ibunya melihat akan Imam Al-Idrus amatlah kasihan kepada Imam Al-Idrus ini, sehingga ibunya membawa sedikit roti untuk memberi kepada Imam Al-Idrus. Lalu Imam Al-Idrus mengambil roti daripada ibunya, lalu makan sedikit daripada roti itu. Kerana apa? Kerana untuk menjaga hati ibunya. Di antara karamah-karamah beliau adalah beliau tidak dapat tidur pada waktu malam. Kerana apa? Kerana beliau apabila mengiring ke sebelah kanan, beliau akan melihat syurga. Dan apabila beliau mengiring ke sebelah kiri, beliau akan melihat neraka. Dan beliau wafat pada 16 Ramadan pada tahun 856 Hijrah di Kota Tarim di perkumpulan Zamban. Nah, ini dia Imam Abdullah Al-Idrus. Sekarang kita berada di makam yang terakhir, iaitu makam siapa? Makam Habib Abdullah Al-Haddad. Siapakah beliau? Nama yang di belakang saya ni, nama beliau ialah Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad Al-Haddad. Sehinggalah nasab beliau sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan di Kota Tarim pada tahun 1033 Hijrah di Desa Sabir, Hadramaut, Tarim. Beliau ni terkena penyakit cacar, iaitu penyakit satu penyakit sehingga kan mata beliau buta. Tapi dalam keadaan buta, Allah Ta'ala telah menaikkan darjat beliau sehingga kan beliau menjadi seorang yang wali, nampak dengan mata hati beliau, tidak menggunakan mata betul tapi menggunakan mata hati. Antara amalan mujahadah beliau sering menunaikan solat sunat sebanyak 100 rakaat setiap hari di masjid-masjid Tarim, antara Masjid Balawi dan masjid lain-lain. Kedua, beliau selalu bangun malam buat ibadat dan baca Quran, sehingga kan beliau menunaikan solat subuh dengan menggunakan uduk solat isyak. Beliau juga sering berzikir La ilaha illallah sebanyak 1000 kali sehari. Manakala di bulan Ramadan, beliau selalu berzikir La ilaha illallah sebanyak 2000 kali. Dan guru beliau siapa? Guru beliau yang paling masyhur ialah Habib Omar Al-Attas, pengarang Ratib Al-Attas. Dan nama orang yang paling kita patut tahu iaitu Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, pengarang kitab Risalah Jami'ah. Dan kalau korang tahu, Habib Abdullah Haddad susunkan satu wirid di dalam ratibnya, iaitu Ratib Haddad yang masyhur sampai sekarang tersebar di negara luar, Eropah, Malaysia. Kalau korang pernah dengar Ratib Haddad, itu yang disusunkan oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Dan akhir sekali beliau wafat pada tahun 1932 Hijrah pada hari Khamis 27 Ramadan. Macam itulah cerita dia. So macam itulah untuk hari ini. Jom ke section seterusnya. Okey, last sekali korang semua kena tahu yang Habib Omar akan ziarah perkumpulan Zamban ni pada setiap Jumaat pagi. And perkumpulan Zamban ni memang khas untuk para awliya dan para keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa like this video. Okey. Dan subscribe. Jangan lupa komen dan feedback kat bawah kalau ada, dan kita tolong minta maaf kalau ada kekurangan dalam video ni. Dan see you guys in the next video. Bye.